Serius ah? Trial start 5 bulan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Kita countdown to ADMAT trial ni 28 Oktober. Tapi semalam tiba-tiba kita dapat jadual trial yang baru untuk Negeri Selangor. Dia tukar. Dia start 5 hari bulan Oktober. Dan paper ADMAT daripada 28 hari bulan now dah jadi 14 guys. Ya Allah. Cik rasa kalau kamu lah kan calon trial untuk Negeri Selangor, mesti sekarang ni dah kelang kabut kan. Okay, so memandangkan tempoh masa kita menuju ke trial dah kurang daripada yang sepatutnya, supposedly kalau kita buat countdown, kita masih ada lagi dalam 32 hari. Tapi kerana tarikh baru ini, so kita tinggal cuma 17 hari saja lagi. Sangat suntuk. Jadi tanpa membuang masa, jom kita terus kepada ulang kaji kita yang seterusnya dalam paper 1, iaitu kita nak tengok modul pintas 2019 set 1 dan set 2 yang melibatkan topik persamaan kuadratik. Okey, untuk taburan markah bagi soalan persamaan kuadratik ni tak besar pun. Okey, dia punya markah dalam 3 ke 4 markah saja. Dan soalan nombor 5 ni, ya Allah, dia adalah soalan yang paling senang sekali. So awak sepatutnya boleh dapat 3 markah penuh. So jom kita baca soalan. Dia kata ukuran panjang dan lebar sebidang tanah yang berbentuk segi 4 tepat masing-masing ialah YM, Y meter dan Y tambah 30 meter. Ini adalah panjang Y meter, lebar Y tambah 30 meter untuk tanah berbentuk segi 4 tepat. So, cuba imagine bentuk segi 4 tepat tu macam mana. Okay, segi 4 tepat tu bentuk dia macam ini. Kan? Segi 4 tepat. Okey, dia kata panjang Y meter, lebar Y tambah 30 meter. Secara logiknya, Y meter dengan Y tambah 30 meter, Y tambah 30 meter ni a bit longer, lebih panjang sedikit berbanding Y meter. So, Y tambah 30 meter akan berada di sini. Y tambah 30 meter dan Y meter pula berada di sini. Okey, itu dia. Dan dia kata, jika luas tanah itu 1,800 meter persegi, cari ukuran dimensi. Mungkin dekat sini yang kalutnya sebab dia kata ukuran dimensi lah. Untuk student yang tak biasa pakai perkataan dimensi ni, mesti dia tak tahu jawapan last untuk dia come out. Okay, sebab paper 1 ni dia tengok pada jawapan yang akhir. Bila jawapan akhir kita betul, kita automatically dapat full marks. Kalau jawapan kita yang akhir salah, dan baru dia akan naik daripada bawah tau. Dia tengok kita punya jalan kerja. So dalam kes ini, apa itu yang dimaksudkan dengan dimensi? Okey, dimensi ni maksudnya dia punya ukuran. Okey, dia punya ukuran yang biasa kalau kita beli barang, dia akan bagi berapa kali berapa sesuatu barang tu. Itu adalah dimensi. Dalam kes ni, bila dia tanya ukuran dimensi, so dia nak panjang darab lebar. Bukannya punya hasil darab, tapi dia punya ukuran itu. Kalau contohlah panjang dia 25, darab lebar dia 10. So 25 darab 10 itu yang dipanggil sebagai dimensi. So kita tengok jalan kerja yang boleh kita buat untuk soalan ini. Sebab dia kata luas tanah adalah 1,800 meter. Jadi kita boleh simply kata apabila Y, okey, Y kita darabkan dengan Y tambah 30, maka jawapan kita haruslah 1,800. Okey, sebab mengikut segi 4 tepat punya rumus luas, okey, kita perlu kirakan panjang darabkan dengan dia punya lebar. Okey, so panjang darab lebar kita dapat 1,800. Okey, bentuk ni mungkin tak berapa familiar, jadi kita boleh susun kepada bentuk yang lebih familiar untuk algebra, iaitu Y dalam kurungan Y tambah 30 sama dengan 1,800. Jadi di sini kita boleh buat pengembangan. Okey, Y darab Y and then Y darab 30.
Y darab Y, awak dapat Y kuasa 2. Y darab 30, awak dapat 30 Y sama dengan 1800. Ini adalah bentuk kuadratik. Apabila ini adalah bentuk kuadratik, so awak boleh bawa ke kiri. Okey, jadi Y kuasa 2 tambah 30Y tolak 1800 sama dengan sifar. Okey, ada student yang mungkin dia agak expert untuk kuadratik ni. Starting daripada sini, sebenarnya dia dah boleh keluarkan jawapan. Okey, tak perlu pun untuk dibuat dalam bentuk general kuadratik ni. Okey, tapi kena ingat selalu awak hanya boleh selesaikan sekiranya di sebelah kanan ini dah jadi sifar. Jangan awak pergi simply ambil Y ni sama dengan 1800. Tak boleh sebab cikgu pernah tengok mistakes yang macam tu. Okay, that's why cikgu mention. Kalau sekiranya dia belum jadi sifar dan bawa terus ke kiri, kita bentukkan persamaan kuadratik macam biasa, and then kita gunakan EQN. Okey, ni cikgu memang dah bentuk EQN apa pun. Okey, kalau siapa yang tak tahu macam mana nak buat EQN, awak tekan pada mod sebanyak 3 kali sehingga awak jumpa EQN. Kemudian awak tekan 1, awak akan dapat unknown. Kita tak nak unknown, kita nak degree. Degree adalah dia punya kuasa di atas ni, darjah dia. So kuasa paling tinggi adalah 2, jadi kita pakai 2. Okey, masukkan nilai A. A adalah yang mempunyai kuasa tertinggi. Dalam kes ni Y kuasa 2, so A dia adalah 1. Sama dengan B 30. Sama dengan C dia 1800. So dapat jawapan X1 dia 30, X2 dia negatif 60. Okey, X1 sama dengan 30. Oh, X pula cikgu salah tulis. Okey, awak kena tulis dia sebagai Y. Sebab di atas ni persamaan kuadratik dia dalam bentuk Y. Maka di bawah untuk dia punya nilai pun awak kena keluarkan dalam bentuk Y. Okey, so di sini sepatutnya Y1 sama dengan 30. Okey, then kita dah dapat 2 nilai untuk Y. Soalan dia, nilai mana yang kita nak pakai sebagai dia punya ukuran. Kita nak pakai 30 ataupun kita nak pakai negatif 60. Okey, kita boleh cuba satu-satu. Tapi selalunya, sebab ini adalah ukuran panjang. Okey, so secara logiknya, panjang akan sentiasa positif. Okey, panjang akan sentiasa positif. So, kalau awak nak cuba satu-satu, better awak start dengan yang positif terlebih dahulu. Okey, awak cuba dengan cara awak gantikan semula nilai Y ini ke dalam persamaan. Awak tengok dapat tak 1800. Okey, awak gantikan balik kan, awak ada persamaan untuk luas. Y darabkan dengan Y tambah 30 kan. Okey, jadi awak gantikan Y. Y awak 30. Kemudian dalam ni 30 tambah 30. So, awak dapat berapa? Okey, awak cuba kira 30. Awak kira 30 dalam kurungan 30 tambah 30. Dan awak dapat 1800. Maksudnya dekat sini awak punya nilai Y dah terbukti nilainya adalah 30. Okey, so sini proof. Okey, kita dah buktikan. Jadi untuk kita hasilkan jawapan dalam bentuk dimensi, okey, awak kena buat panjang darab lebar. So panjangnya adalah 30 darab lebarnya 30 tambah 30, awak dapat 60. Jadi ini adalah jawapan terakhir. Inilah bentuk dimensi yang kita mahu daripada soalan ni. Okey, so kalau awak dapat dimensi ini, automatik awak terus dapat 3 markah sebagai dia punya markah penuh. Okey, kalau seandainya dimensi awak salah ataupun awak tak tulis sebab awak tak familiar dengan perkataan dimensi ini, maka markah yang pertama dia akan bagi, okey, hanyalah pada, okey, seterusnya dia akan cari, ingat tak cikgu selalu kata selepas kuadratik awak dapat nilai. Okey, dekat bawah tu awak kena buat dalam bentuk Y tolak Y tolak ataupun X tolak X tolak, ingat tak? Okey, lepas tu kita akan masukkan. Okey, macam Y1 ni nilai dia 30. So, kita buat Y tolak 30. Yang ni Y2 dia negatif 60. Negatif jumpa negatif jadi positif. So, dia jadi Y tambah 60. Okey, dekat sini adalah markah B2.
Maksudnya, bila awak tak dapat dimensi, ini adalah markah awak yang paling terbesar seterusnya, iaitu 2 markah. Okay, let's say awak tak buat juga dalam bentuk macam ni. So, apakah markah paling cepat dia boleh bagi? Iaitu 1, dia akan bagi dekat sini. Okay, bila awak faham statement itu. Jadi, kalau awak buat jawapan yang betul, awak dapat 3 markah. Kalau yang betulnya sampai di sini saja, Y tolak 30, Y tambah 60, so awak dapat 2 markah. Kalau awak cuma ada idea saja, dan awak dapat 1 markah. Okey, sekarang kita tengok pula soalan nombor 6 di set yang sama. Dalam soalan ni dia kata diberi bahawa satu punca bagi persamaan kuadratik. And then dia bagi persamaan kuadratik dalam keadaan kita ada pemalar dekat sini, iaitu pemalar Q adalah negatif kepada yang satu lagi. Dia kata satu punca negatif kepada yang satu lagi. Maksudnya, jika awak ada alfa sebagai punca, punca awak yang lagi satu adalah negatif alfa. Kalau dari segi numbers, kalau punca awak yang pertama adalah 3, punca awak yang kedua adalah negatif 3. Punca ni apa untuk orang yang tak ingat? Ingat tak masa kita buat EQN tadi, kita dapat Y1 dan Y2. Nilai Y1 dan nilai Y2 itu adalah punca untuk persamaan kuadratik. Okey, so dalam kes ni kita tak tahu puncanya apa. Nak kira EQN pun tak boleh sebab kita ada bentuk pemalar, kita ada Q dekat sini. Okay, so kita tak boleh nak buat EQN. So, soalan dia suruh awak cari nilai untuk hasil darab punca. Hasil darab punca adalah HDP in short. Okay, so dia suruh cari nilai bagi hasil darab punca. Jadi kita tahu hasil darab punca dan hasil tambah punca tu kita boleh relate dengan persamaan kuadratik. Okay, dari satu persamaan yang general yang melibatkan hasil tambah punca dan hasil darab punca, iaitu kita ada X kuasa 2 and then ditolak dengan hasil tambah punca X and then ditambah dengan hasil darab punca sama dengan sifar. Ada orang yang ingat sebagai negatif dalam kurungan alfa tambah beta and then tambah dalam kurungan alfa beta. Okey, tak kisah apa-apa pun, dua maksud yang sama. Alfa tambah beta adalah hasil tambah punca. Alfa beta adalah hasil darab punca. Same things. Okey. So sekarang cikgu akan compare dengan kita punya persamaan kuadratik dalam soalan. Dan soalan dia bagi persamaan kuadratik dia X kuasa 2 tambah Q tambah 2 X tolak Q kuasa 2 sama dengan sifar. Okey. So dekat sini kalau awak perhatikan, kita boleh buat perbandingan. Okey, yang mana negatif hasil tambah punca nilainya sama dengan Q tambah 2. Okey, nampak cikgu ambil negatif sekali dekat depan sebab depan Q tambah 2 ni ada positif, ada negatif. So kita ambil semua. Kita tinggalkan X kuasa 2 dengan X sahaja. Kita ambil semua kat sini. Okey. Ini, and then hasil darab punca yang disuruh kita kira ni, hasil darab punca adalah, okey, pun sama, ambil semua juga. Sini positif, okey, yang Q kuasa 2 ni negatif. So, negatif Q kuasa 2. Okey, so sekarang dekat mana yang kita boleh come out dengan idea dulu. Okey, kita cuba buat untuk negatif hasil tambah punca. Kalau seandainya punca kita ada alfa dan juga negatif alfa, maksudnya dekat sini bila kita buat negatif and then hasil tambah punca kan, so alfa tambah negatif alfa, sepatutnya dia akan dapat Q tambah 2. Okey, tapi bila alfa tambah dengan negatif alfa, yang ini akan cancel each other, betul tak? Dia akan cancel satu sama lain. Okey, so di sini akan jadi dia jadi sifar. So, automatik sifar sama dengan Q tambah 2. Okay, sifar tak ada negatif walaupun depan ada negatif. Tapi kerana dia dalam kurungan dan kita akan selesaikan kurungan tu dulu. Okay, bila alfa tambahkan dengan negatif alfa, maka dia akan jadi sifar. Negatif sifar adalah sifar. Okay. So, apakah nilai Q? Kita boleh terus gerakkan 2 ni ke kiri. Kita akan terus dapat Q sama dengan negatif 2. Ini adalah kita punya idea untuk cari hasil darab punca. Soalan nak hasil darab punca. Dan dia kata hasil darab punca sama dengan negatif Q kuasa 2.
by this time awak tak payahlah buat alpha darab negatif alpha dah, sebab awak dah tahu nilai Q. Maka awak masukkan saja nilai Q. Okey, so awak masukkan di sini negatif. Okey, kemudian awak masukkan dalam kurungan Q awak adalah negatif juga. Negatif 2 kuasa 2. Hati-hati dia banyak permainan negatif kat sini. Q kuasa 2 awak sendiri dah negatif. And then nilai yang dijadikan Q juga adalah negatif. So awak kena tahu yang kuasa 2 ini termaktub pada Q. Sebab tu cikgu kurungkan negatif kuasa 2, negatif 2 kuasa 2. Okey, jadi negatif 2 kuasa 2 akan dapat jawapannya 4. Bila kita buka, dia akan jadi negatif 4. Di sinilah dia punya tricks. Soalan senang, tapi dia letakkan perangkap iaitu negatif. Okey, jadi jika awak dapat jawapan yang betul negatif 4, maka awak akan dapat full mark 2 markah. Okey, tapi kalau awak stop sampai dekat nilai Q saja, di sini dia akan bagi awak 1 markah. Okey. Next kita pergi ke soalan B. Okey, apa yang soalan B bagi? Soalan B dia kata diberi bahawa persamaan kuadratik, dia bagi satu lagi persamaan kuadratik yang baru. Okey, iaitu Px kuasa 2 tambah Qx tambah 4P sama dengan sifar, dan keadaan P dan Q ialah pemalar mempunyai dua punca yang sama. Dua punca yang sama. Bila dia sebut dua punca yang sama, dua punca yang nyata dan berbeza, tiada punca, maksudnya itu semua berkaitan dengan P kuasa 2 minus 4AC. Okay, ingat benda tu Bila dia sebut dua punca yang sama, maksudnya ianya adalah B kuasa 2 minus 4AC sama dengan sifar. Bila dia kata nyata dan berbeza, okay, nyata dan berbeza, ni cikgu catatlah sikit kat sini. Nyata, berbeza, maksudnya ianya adalah B squared minus 4AC lebih besar daripada sifar. Okay, kalau dia kata tiada punca yang nyata, maksudnya ianya adalah B squared minus 4AC less than 0, lebih kecil daripada sifar. Benda ni kita dah belajar. Kita dah belajar masa waktu persamaan kuadratik, tapi orang selalu lupa sebab dia letak perangkap dekat 6A. 6A dia dah bermain dengan alpha beta, so mental kita automatik terfikir oh B pun sama, kan? Sedangkan B ni kita boleh selesaikan dengan cara yang lebih mudah. So dia suruh kita cari P kepada Q. Apakah P kepada Q ni? Okay, P kepada Q ni adalah nisbah. Nisbah, okey. P kepada Q adalah nisbah. Jadi kita tahu bila nisbah P kepada Q, maka kita boleh tulis P kepada Q ni dalam bentuk pecahan, iaitu P per Q. Itu konsep nisbah. Okay, ni idea kita literally. So sekarang kita akan keluarkan balik kita punya persamaan untuk kita asingkan A, B dan C dia. Px kuasa 2 tambah Q 3Qx tambah 4P sama dengan sifar. Sorry. Jadi sini A sama dengan P, B sama dengan 3Q, C sama dengan 4P. Okey, dan kita masuk terus ke dalam rumus B squared minus 4AC sama dengan sifar. Okay, kita masuk dalam rumus. B kuasa 2 adalah 3Q kuasa 2 tolak 4. A kita P, C kita adalah 4P sama dengan sifar. Okey, cikgu selalu nampak mistakes dekat kawasan B kuasa 2. Selalunya student terus tulis apa? Tahu jawapan dia? 3Q kuasa 2. Tak boleh Bila dia kuasa 2 kan, maksudnya kesemua yang di dalam kurungan ni kena dikuasa 2 kan juga. So maksudnya 3 ni kena kuasa 2, dia akan jadi 9. Barulah Q kuasa 2. Macam tu. Okay. And then tolak kat sini 4. And then dalam kurungan kita selesaikan P dulu. Kita dapat 4P kuasa 2 sama dengan sifar. And then yang ni pun kita boleh selesai. Kita dapat 9Q kuasa 2 tolak 16P kuasa 2 sama dengan sifar. Okey, sampai kat sini, apa kita nak buat yang seterusnya? Idea kita tadi, dia kata kalau kita nak cari nisbah P kepada Q, kita kena buat P per Q. Maksudnya kita kena asingkan dulu P dengan Q ni. Okay, kita asingkan dulu. Kalau tak macam kita buat P per Q kan, awak nak bagi semua dengan Q, boleh je sebenarnya. Okey, so kita
kita asingkan dulu. Kita akan dapat 9Q kuasa 2 sama dengan 16P kuasa 2. Daripada sini kita boleh buat P per Q. Macam ni kita nak buat P per Q. Kita bawa Q ke sebelah, dia akan jadi P kuasa 2 per Q kuasa 2. So bila Q dah pergi kat sebelah, 16 ni kita bawa lah pergi ke sebelah. Maksudnya kita swap. Kita swap Q dengan 16. Kita swap Okey, sebab kedua-duanya didarabkan, Q kuasa 2 darab 9. P kuasa 2 ni pula darab 16. So bila dia di swap, dia akan duduk bawah orang tu. Okey, kita tengok sini. 9 dia tak gerak mana-mana kan? So 9 kekal, 16 dia yang gerak, jadi 16 akan duduk bawah 9. Sama dengan belah kanan pula. P kuasa 2 ni kekal, yang gerak ni Q. So Q akan duduk bawah dia. Okey, dah nak siap dah. Sekarang macam ni kita nak jadikan P kuasa 2 dengan Q kuasa 2 menjadi P dan Q saja. Kita nak macam ni sebelah ni. Okey, so kita akan punca kuasakan semua. Okey, punca kuasakan all of this. Okey, punca kuasakan semua. Buruk pula. Okey, jadi 9 dengan 16 ni kita punca kuasakan. Punca kuasa 9 kita akan dapat 3. Punca kuasa 16 kita akan dapat 4. So P kuasa 2, Q kuasa 2 dipunca kuasakan, dia akan tinggal P dengan Q saja. So nampak tak dah bentuk dia. Okey, 3 per 4 sama dengan P per Q. P per Q adalah P kepada Q. Maksudnya jawapan akhir kita adalah P kepada Q sama dengan 3 kepada 4. Okey, P kepada Q sama dengan 3 kepada 4. So siaplah kita punya jalan kerja. Okey, so kalau awak dapat bagi nisbah akhir, di sini markahnya terus 2 markah. Okey, kalau awak tak dapat yang bahagian sini, awak dapat buat sampai ke takat masukkan rumus yang ini. Okey, masukkan rumus B squared minus 4AC sama dengan sifar. Maksudnya awak tahu konsep punca itu dan awak dapat 1 markah. Okey, kita pergi sorry. Video record pagi-pagi dia macam ni tau. Suara seksi sikit. Okay, so kita pergi ke soalan set 2 pula. Tadi kita 2 soalan dalam set 1 untuk persamaan kuadratik. Sekarang kita pergi ke 2 soalan dalam set 2 untuk persamaan kuadratik. Memang 2 soalan je untuk persamaan kuadratik kertas 1. Okay, so kita tengok soalan dia. Dia kata sekumpulan pelajar dari kelas 5 Sains Tulen bercadang menaja banner untuk sambutan Hari Guru. Kos banner tersebut ialah RM60 dan akan dibahagikan sama rata. Okey, so dia bagi kos banner 60 bahagi sama rata. Alright. 4 orang pelajar daripada kelas 5 Sains Ikhtisas juga ingin berkongsi menaja banner itu. Oh, sepatutnya dia bahagi sama kelas je. Tiba-tiba ada 4 orang pelajar daripada 5 Sains Ikhtisas ni nak join taja sekali banner. So setiap pelajar membayar kurang 50 sen. Kurang 50 sen ni sebenarnya adalah kurang 50 sen daripada yang asal. Okay, case dia macam ni. Mula-mula kelas Sains Tulen tu awak tak tahu kan dia berapa orang. So kita kata macam ni lah. Kita anggap dia sebagai X. So X ini adalah murid 5 Sains Tulen. Okey, so kita anggap X ni sebagai bilangan murid 5 Sains Tulen sebab kita tak tahu. So asalnya kos banner tu 60. Dia nak bahagi dengan murid ni lah. Okey, contohlah kalau murid tu ada 30 orang, banner tu RM60. Okey, maksudnya seorang akan bayar RM2. Itu contoh dia. Okey, tiba-tiba datang 4 orang pelajar 5 Sains Ikhtisas ni, dia nak kongsi taja banner. Maksudnya, kes yang baru adalah daripada RM60 sekarang ni dibahagikan dengan jumlah murid Sains Tulen tu tambah dengan lagi 4 orang. Okey, kalau tadi muridnya ada 30, contoh kita tadi kan 30 tambah lagi 4 orang, jadi sekarang 60 bahagi 34. Uish, tak ampuk. 60 bahagi 34. So kita dapat RM1.74 seorang. Tu contohnya lah. Nampak tak dia berkurang? Tadi daripada RM2 seorang kena bayar kan? Sekarang kena bayar RM1.76. Okey, dalam kes ni kita tak tahu X ni berapa. X ni lah yang ditanya. Okey, bilangan pelajar yang nak berkongsi taja banner tu, itulah yang ditanya.
So basically kat sini kalau kita nak buat perkaitan, kita boleh kata yang jumlah bayaran untuk kes yang bila RM60 ni dibahagikan dengan budak sains tulen dengan sains ikhtisas 4 orang ni. Okey, bila kita nak samakan, kat mana yang kita nak masuk bayar kurang 50 sen tu adalah di sini. Okey, maksud dia macam ni. Kita nak kena terangkan balik ni. Asalnya RM60 kita bahagi dengan sekumpulan sains tulen. Let's say sekumpulan sains tulen ni ada 30 orang. So RM60 bagi 30 orang, seorang bayar RM2. Tapi datang 4 orang pula budak ikhtisas ni nak join. So dia akan jadi 34 orang. 30 perkan dengan 34 orang, tadi kita dapat RM1.76. So kalau kita nak samakan jumlah, maksudnya RM1.76 untuk yang baru ni, okey, dia kurang berapa daripada jumlah asal. Tu dia. Okey. So akhirnya setiap pelajar perlu membayar kurang 50 sen. Maksudnya jumlah yang awal ni yang dia nak kena bagi, akhirnya dia perlu bayar kurang 50 sen. Baru sama dengan pengiraan yang baru. Ni yang awal awak kena bayar RM3 contoh yang tadi, RM2 contoh yang tadi, and then sekarang dah kurang sebab dah ditambah lagi 4 orang. Okey, tu reason dia lah sebenarnya. So sekarang kita selesaikanlah benda ni. Kalau macam awak tak biasa, 0.5 ni awak boleh tukarkan dia kepada 1/2. So sini 60 per X tolak 1/2 sama dengan 60 per X tambah 4. Okey, so macam ni kita nak selesaikan. Kita ubah dulu yang dalam bentuk tolak pecahan ni, kita selesaikan. Nak selesaikan, kita kena samakan penyebut kan. Maksudnya kita akan darab silang lah. 60 akan darabkan dengan 2, 1 akan darabkan dengan X, perkan dengan hasil darab penyebut. Okey, so 60 darab 2 awak dapat 120. Tolak 1 darab X dapat X, perkan dengan hasil darab penyebut awak dapat 2X. Sama dengan 60 per X tambah 4. Okey, dan barulah awak boleh selesaikan. Darab je silang. Kenapa kita darab silang? Sebab tengah-tengah ni ada sama dengan. So kita boleh darab silang. Maksudnya sini 120 tolak X, kemudian ada X tambah 4 sama dengan 60 darabkan dengan 2X. Okey. So sekarang kita selesaikan. 120 darab X, kita dapat 120X. Okay, and then 120 darab 4, kita dapat 480. Negatif X darab X, kita dapat negatif X kuasa 2. Negatif X darab 4, kita dapat negatif 4X. Sama dengan 60 darab 2X, 120X. Okay, and then sebab semua X kuasa 2 ni berada di kiri, sepatutnya kita fikir nak letak semua pergi kiri. Tapi tengok sini, X kuasa 2 ni negatif. Kita nak X kuasa 2 dalam bentuk yang positif. Okey, selalunya kalau dia nak bagi markah macam ni, kita kata markah untuk tambahan lah kat awak kan, dia akan nak X kuasa 2 tu dalam bentuk termudah dan positif. So bawa semua ke kanan. Bila kita bawa ke kanan, X kuasa 2 akan jadi negatif X kuasa 2 akan jadi X kuasa 2. Okey, apa jadi dekat XX? Dekat kanan memang dah ada 120. So kita dah memang ada 120. Jadi kita 120 yang belah kiri ni bila bawa ke kanan dah akan jadi tolak 120. Lepas tu kat sini negatif 4, bila bawa ke kanan dah akan jadi tambah 4. So kita akan dapat 4 je lah. Okey, jadi tambah 4X. Okey, 480 tak ada geng. So sini negatif 480 sama dengan sifar. Dah ada dalam bentuk yang termudah dan positif X kuasa 2 nya. Maka kita buatlah EQN. Okey, kita buat EQN. Kita pakai degree. A kita adalah 1, B kita adalah 4, C kita adalah negatif 480. So kita dapat X kita yang pertama adalah 20. X kita yang kedua adalah negatif 24. Okey. So, kalau nak selamat, in case dia nak bagi awak markah lebih, so jangan lupa keluarkan dalam bentuk X tolak sama dengan sifar. Ni kita masuk X tolak 20, X tolak jumpa tolak negatif 24, so positif 24. Okay, just tulis je lah benda ni, tak rugi pun. Kalau tiba-tiba dia nak bagi markah dalam skema dia, awak dapat 1 markah. Okay. So kat mana yang kita nak pilih sebagai jumlah bilangan pelajar?
Okey, untuk jumlah bilangan pelajar, awak sentiasa akan ambil nilai X yang positif. Bilangan pelajar kot jumlah orang, takkanlah kita nak ambil negatif, kan? Secara logiknya lah. Awak boleh check dengan cara awak gantikan ke dalam persamaan kita, betul ataupun salah. Okey, cuba kita masukkan 60, kita bahagikan dengan 20 orang student. Kita dapat RM3. Okey, sekarang ni 20 student ni, okey, 20 student ni kita tambah 4 orang, 24 kan. So 60 bahagi 24, kita dapat RM2.50. So tadi bagi 20 RM3 seorang. Ya Allah, bahagi 20 RM3. Bila tambah lagi 4 orang ikhtisas, RM2.50. Jadi nampak tak, dia taja kurang 50 sen dah sekarang. Okey, bila tambah dengan 4 orang budak ikhtisas tu tadi. So automatik betul lah jawapan tu. Kita dah check. So keluarkan jawapan akhir, iaitu X sama dengan 20. Jangan tinggalkan jawapan dalam bentuk X1, X2. Okey, itu bukan jawapan akhir sebab dia nak bilangan murid, bilangan pelajar. So mesti keluarkan jumlah akhir. Okey, sebab dia either 2, sama ada 20 ataupun negatif 24. So kalau awak keluarkan jawapan akhir 20 orang ini, di sini awak dapat full mark, 3 markah. Kalau awak stop sampai dekat bentuk persamaan kuadratik, make sure positif dan dalam keadaan yang termudah, tak boleh kecilkan lagi. So di sini awak akan dapat 2 markah. Okey, so dekat mana markah yang pertama? Markah yang pertama bila awak berjaya relatekan statement. Awak faham statement tu, so awak dapat 1 markah. So ini dia punya hierarki markah. Okey, so kita pergi ke soalan yang terakhir, iaitu soalan 6. Dia ada 2, A dan B. So yang atas dia suruh awak ungkapkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca-punca 1/3 dengan negatif 3 dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar. Okey, yang ni sebenarnya ada 2 cara dia tahu nak buat. Sebab kita faham bila bila dia bagi punca dengan punca ni, maksudnya awak boleh buat sama ada hasil tambah punca, hasil darab punca dan susun, ataupun awak boleh simply buat X tolak X tolak. Ingat tak kita ada buat EQN, kemudian kita dapat X1, X2, kemudian kita ubah bentuknya dalam bentuk X tolak macam cikgu cakap tadi kan. Okey, so kita boleh buat yang tu juga. Cikgu akan tunjuk dua-dua cara dalam video ni. Sebab dalam skema pun dah ada tulis itu equivalence. Equivalence means apa-apa cara yang possible untuk dapat jawapan. So kat sini kalau kita pakai HTP dengan HDP, hasil tambah punca, so kita akan tambahkanlah punca ni 1/3, kita kena tambah dengan negatif 3. So kat sini kita akan dapat 1/3 tambah 1/3 tambah negatif 3. So kita dapat jawapan dia negatif 2/3. Tukarkan dalam bentuk pecahan tak wajar, so dapat negatif 8/3. Jadi di sini negatif 8/3. Okey, HDP hasil darab punca, maksudnya 1/3 awak darab dengan negatif 3. So tekan kalkulator, 1/3 darab negatif 3, awak dapat jawapan negatif 1. So sama dengan negatif 1. Bila dah dapat, maka awak susunlah dia dalam bentuk hasil tambah punca, hasil darab punca, iaitu X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah hasil darab punca sama dengan sifar. Okey, mesti dalam bentuk yang macam ni, kan? Okey, then masukkan je lah. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca awak apa? Negatif 8/3 X. Okey, tambah hasil darab punca awak negatif 1 sama dengan sifar. Okey, belum selesai lagi ni. Kena mudahkan lagi. So sini negatif akan jadi positif, negatif akan jadi negatif. So X kuasa 2 tambah 8/3 X tolak 1 sama dengan sifar. Dalam bentuk pecahan kita tak nak tahu, sebab tengok dia nak dalam bentuk ada A kat depan. B ni dia nak dalam bentuk yang linear, bentuk nombor bulat, bukan pecahan. So kita macam mana nak ubah daripada pecahan ni kepada tak pecahan? Darabkan semua dengan penyebut. Penyebutnya 3, so semua kena darab 3. Jadi X kuasa 2 darab 3, awak akan dapat 3 kuasa 2, 3X kuasa 2 tambah
Yang ini akan mati. So dapat 8x. Negatif 1 darab 3 dapat negatif 3. Sama dengan sifar. Barulah match dengan soalan. Okay, match dengan kehendak soalan. So kalau awak buat yang ini, sebab peruntukan je 2 markah je, jadi di sini awak akan dapat full mark 2 markah. Kalau salah yang ni, awak betul mana-mana satu, dia tak boleh mana-mana satu, kena betul dua-dua. Kena betul dua-dua dan baru awak dapat B1. Okey. Tadi cikgu kata ada lagi satu cara kan? Okey, cikgu akan tunjuk cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kita manipulate konsep X tolak dan itu sebenarnya yang ada dalam skema. Okey, yang ni kita belajar dalam konteks. Okey, kalau kita pakai X tolak, maksudnya kita kena susun X tolak and then X tolak sama dengan sifar. Macam ni dah bentuk dia. So, tadi punca kita 1/3 dengan negatif 3. Jadi, kita masuk sini. Sini 1/3. Negatif jumpa negatif akan jadi positif. Okey. And then, kalau nak senang, ingat tak cikgu pernah ajar kat sekolah, X tolak 1/3 kita boleh ubah dalam bentuk 3X tolak 1. Dia akan jadi benda yang sama. Okey, so yang ni kita boleh ubah jadi 3X tolak 1. And then X tambah 3 sama dengan sifar. Dan kembangkan je lah macam biasa. 3X darab X, 3X darab 3. Negatif 1 darab X, negatif 1 darab 3. So 3X darab X, awak akan dapat 3X kuasa 2. 3X darab 3, awak akan dapat positif 9X. Negatif 1 darab X dapat negatif X. Negatif 1 darab 3 dapat negatif 3. Sama dengan sifar. Mudah kan? Yang ni boleh selesai. Okay, so awak akan dapat 3X kuasa 2 tambah 8X tolak 3 sama dengan sifar. Jalan kerja dia lebih pendek dengan peruntukan markah yang sama. So di sini dapat dalam bentuk persamaan kuadratik, terus dapat full 2 markah. Ataupun kalau awak buat dalam bentuk macam ni okey, dalam bentuk pemfaktoran ini, dan awak dapat B1. Okey, kita pergi ke soalan B. Soalan B, dia suruh cari julat bagi nilai M, di mana M dalam kurungan M tolak 2 lebih besar sama dengan M tambah 4. Cari julat. Okey, bila awak jumpa perkataan julat maksudnya awak ada dua kemungkinan. Sama ada julat awak adalah dalam bentuk yang macam ni, ataupun dalam bentuk yang macam ni. Itu adalah julat. Awak kena terus fikir benda ni sebagai idea awak. Okey, so kita akan susun untuk cari julat M. Cikgu salin balik soalan kat bawah ni sebab tak nampak pula dalam video. So bahagian B, sebab kita dah terambil bahagian B kan, so kita buat balik B kat bawah. Okay, so M dalam kurungan M tolak 2 lebih besar sama dengan M tambah 4. Okay, so cikgu salin balik soalan. Okay, sekarang kita selesaikan je dulu. M darab M kuasa 2 maksud, betul lah. M darab negatif 2, macam ni? M darab M tolak 2, ya Allah. Okay, so M darab M dapat M kuasa 2. M darab negatif 2 dapat negatif 2M. Lebih besar sama dengan M tambah 4. So kumpulkan setempat, bawa semua ke kiri. Jadi di sini akan ada M kuasa 2. Negatif 2M, negatif M akan dapat negatif 3M. Okey, kemudian 4 bawa ke kiri akan dapat negatif 4. Lebih besar sama dengan sifar. Lebih besar sama dengan, bila lebih besar sama dengan, lukislah siap-siap. Dia mesti berada di luar. Ini untuk yang lebih besar sama dengan. Okey, then step yang seterusnya EQN. Okey, so tekan EQN, cari degree. Yang pertama nilai dia adalah 1. Kemudian B negatif 3, C negatif 4. So kita dapat X1 kita adalah 4. So M tolak lebih besar sama dengan sifar. Kemudian sini M1 kita 4. M2 kita negatif 1. Okey, so dah siap sampai sini. Masukkan M tolak 4, negatif 1, negatif, dapat tambah 1. Okey, lebih besar sama dengan sifar. Bila lebih besar sama dengan sifar, dekat sini lebih besar sama dengan, kita dah susun kan, kita dah lukis. Jadi kita nak susun kedudukan 4 dengan negatif 1. Negatif 1 akan berada di belah kiri sebab dia negatif. And then 4 ni positif, so dia duduk belah kanan. So ini kedudukan dia. Jadi jawapan akhir awak adalah berdasarkan kedudukan pada graf ini.
Okey, jangan simply terus pakai benda ni je. Nanti semua awak buat lebih besar daripada. So, jawapan awak akan jadi salah. Okey, dalam kes ni, yang berlorik ni berada di belakang negatif 1. Jadi, M kurang sama dengan negatif 1. Koma. Okey, and then yang sini, kosen berlorik ni lebih besar daripada 4. Jadi, M lebih besar sama dengan 4. Barulah betul jawapan awak. Sama ada awak nak buat koma ataupun awak nak letak atau. Okey, dua-dua kita accept. So, di sini awak akan dapat full 2 markah. And then markah B1 awak dekat mana? Dekat ni. Dekat ini B1. So, sentiasalah buat. Jangan tertinggal macam cikgu tadi. Biasalah bangun pagi kan buat kan. Tertinggal lah di sana sini. Okey, so tu saja sebenarnya soalan. Kalau awak perhatikan tadi, soalan dia hanya 3 ke 4 markah sahaja, tak lebih. Tetapi soalannya mudah dan ada 2 setiap satu. Jadi cikgu harap all the best untuk jawab soalan ini pada trial yang sebenar nanti. Okey, itu saja. Jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih.